Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okey, bertemu lagi dengan Cikgu Nuri pada hari ini untuk subjek Bahasa Melayu tahun 5. Kita masih lagi menggunakan tema yang sama, tema 1 kemasyarakatan. Unit 3 Masyarakat Celik Ilmu, tajuk Keluarga Berjaya. Baiklah murid-murid, kemahiran pada hari ini yang kita akan pelajari ialah kemahiran membaca. Standard kandungan 2.1 Asas membaca dan memahami. Standard pembelajaran 2.1.1 Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca dan menyatakan maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons dengan betul. Kriteria kejayaan, murid dikira berjaya, dianggap berjaya sekiranya dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 isi tersurat dan tersirat berdasarkan teks dan gambar dengan betul. Untuk pelajaran kita pada hari ini, murid-murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu, buku surat 14 dan 15. Pada hari ini, kita akan membaca terlebih dahulu petikan ini, kemudian dan fahamkan apa isi kandungan yang terdapat dalam petikan cerita ini yang bertajuk Keluarga Berjaya. Okey, murid-murid sudah buka muka surat 14? Okey, bagus. Okey, mari kita baca bersama. Boleh murid-murid? Jom kita baca. Keluarga Berjaya. Okey, tajuknya Keluarga Berjaya. Afifi, Kaijun dan Sofia telah menyertai lawatan sambil belajar anjuran Kelab Pembimbing Rakan Sebaya SK Seri Damai. Mereka ke perkampungan orang asli di Selangor. Lawatan itu untuk beramah mesra dan menyelami kehidupan masyarakat orang asli di sana. Mereka telah diperkenalkan oleh Tok Batin dengan keluarga Encik Anjang. Afifi tertarik akan sikap Encik Anjang dan keluarganya yang mempamerkan raut wajah yang tenang. Tutur kata mereka pula sopan dan penuh beradab. Kehadiran rombongan itu ke rumahnya disambut dengan tangan terbuka. Menurut Tok Batin, keluarga Encik Anjang contoh keluarga yang berjaya di kampung itu. Walaupun Encik Anjang tidak mahir menulis dan membaca, beliau amat mementingkan disiplin dan pendidikan kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, beliau memberikan pendidikan yang sempurna kepada keempat-empat orang anaknya sehingga berjaya. Okey, baca. Selain itu, keluarga Encik Anjang amat disayangi oleh penduduk kampung. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak mereka sanggup berbakti kepada masyarakat sekitar kampung walaupun telah mempunyai kerjaya masing-masing. Encik Anjang dan isterinya orang yang kreatif. Dengan kemahiran yang ada, mereka menghasilkan pelbagai kraftangan dengan menggunakan sumber alam. Hasil seni mereka cukup berkualiti dan kemas. Produk mereka banyak dipasarkan di pusat kraftangan. Selain itu, produk mereka juga diiktiraf oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Kejayaan keluarga Encik Anjang menjadi contoh kepada penduduk kampung. Sikap berfikiran terbuka dan semangat kemasyarakatan yang diamalkan menjadi kunci kejayaan kepada keluarganya. Baiklah murid-murid. Murid-murid telah membaca petikan teks muka surat 14 dan 15 bukan? Ya, bagus. Tahniah cikgu ucapkan kerana murid-murid berjaya membaca dengan suara yang jelas. Baiklah, apa yang murid faham di petikan yang pertama? Muka surat 14. Okey, petikan yang kita telah baca sebentar tadi ialah tajuknya Keluarga Berjaya. Okey, di sini jika kamu lihat pada perenggan pertama menceritakan Afifi, Kaijun dan Sofia ni telah pergi lawatan sambil belajar ke mana? Ke perkampungan orang asli di Selangor. Okey, lawatan tersebut adalah untuk mengetahui tentang kehidupan masyarakat orang asli. Okey. Lihat perenggan kedua. Apabila sampai di sana, mereka telah diperkenalkan oleh Tok Batin dengan keluarga Encik Anjang. Okey, Tok Batin ni dalam keluarga orang asli, dalam keturunan masyarakat orang asli, Tok Batin ni merupakan macam tok penghulu lah, macam penghulu kampung di dalam masyarakat orang asli dekat sana. Okey, bila sesudah sampai di sana, Tok Batin telah memperkenalkan mereka dengan keluarga Encik Anjang lah. Okey, Afifi tertarik akan sikap Encik Anjang dan keluarganya kerana mereka telah menyambut rombongan tersebut dengan
tangan terbuka. Okey, perenggan yang ketiga pula. Okey, jika kamu fahamlah, keluarga Encik Anjang ni dia telah memberikan pendidikan yang sempurna sehingga keempat-empat orang anaknya telah berjaya. Okey, walaupun Encik Anjang ni tidak mahir menulis dan membaca, beliau berjaya memberikan pendidikan yang sempurna sehingga anak-anaknya berjaya. Ada 4 orang anak dia jika kamu lihat. Yang pertama, Emaliana telah berjaya menjadi seorang guru. Rosie telah berjaya menjadi seorang doktor. Nasri menjadi seorang inspektor polis. Zumika seorang jurutera. Boleh faham di muka surat 14 ini? Okey, bagus. Okey, pada muka surat 15 pula, murid-murid telah baca tadi. Okey, perenggan keempat menunjukkan keluarga Encik Anjang ni telah amat disayangi oleh penduduk kampung di sana. Kerana anak-anak mereka yang 4 orang tadi yang telah berjaya itu sangguplah berbakti kepada masyarakat, berkhidmat di kampung walaupun mereka mempunyai kejayaan masing-masing. Jika kamu lihat anak dia yang pertama tadi, Emaliana, jika kamu lihat gambar ni, dia menjadi seorang guru. Walaupun dia ada kejayaan masing-masing, dia telah menjadi seorang guru di sekolah, tapi dia mengajar anak-anak kampung di situ, buat tuition, mengajar, buat kelas. Okey, kamu lihat anaknya inspektor polis pula, mengajar penduduk-penduduk di sana, anak-anak penduduk di sana, mengajar taekwondo. Yang doktor tadi, dia berkhidmat di kampung, dia merawatlah sekiranya ada orang yang sakit, dan seterusnya. Okey, perenggan yang kelima, Encik Anjang merupakan dan isterinya merupakan orang yang kreatif. Kenapa di sini dia kata kreatif? Kerana mereka telah menghasilkan pelbagai kraft tangan dengan pelbagai sumber sehingga produk mereka telah dipasarkan di pusat kraft tangan dan telah diiktiraf oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Okey, perenggan yang terakhir sekali, perenggan ke-6. Okey, kejayaan keluarga Encik Anjang ni telah menjadi pencontoh kepada penduduk-penduduk kampung. Okey, sikap mereka, sikap fikiran terbuka dan kemasyarakatan telah menjadi kunci kejayaan keluarganya. Okey, oleh sebab itu, keluarga Encik Anjang ni telah menjadi contoh kepada penduduk kampung di sana. Baiklah murid-murid, aktiviti yang seterusnya, cikgu mahu kamu mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat yang terdapat di dalam petikan teks Keluarga Berjaya ini. Masih ingat lagi tak? Apa maksud isi tersurat yang pernah kita belajar sebelum ini? Okey, jika kamu ingat, imbas kembali pelajaran kita yang terdahulu, maklumat isi tersurat ini merupakan isi penting dalam sesebuah cerita. Okey, isi utama dalam sebuah cerita. Kebiasaannya terdapat di setiap perenggan. Okey, sini cikgu telah nyatakan, cikgu telah gariskan antara isi tersurat yang terdapat di dalam petikan teks ini. Okey, jika kamu lihat di muka surat 14. Okey, cikgu gariskan yang berwarna merah ini merupakan isi tersurat. Okey, jika kamu lihat di perenggan pertama, isi tersuratnya ialah lawatan itu untuk beramah mesra dan menyelami kehidupan masyarakat orang asli di sana. Okey, apa yang kamu faham? Kalau apa yang kamu faham itu merupakan isi tersirat. Okey, apa isi tersirat daripada isi tersurat yang ini? Lawatan tersebut adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang masyarakat orang asli. Okey, isi tersurat yang kedua, di perenggan yang kedua, sikap Encik Anjang dan keluarganya yang mempamerkan raut wajah yang tenang. Isi tersurat yang ketiga, di perenggan ketiga, keluarga Encik Anjang contoh keluarga yang berjaya di kampung itu. Isi tersurat yang keempat, mementingkan disiplin dan pendidikan kepada anak-anaknya. Okey, di muka surat 15. Selain itu, keluarga Encik Anjang amat disayangi oleh penduduk kampung. Okey, isi tersurat yang seterusnya di sini, jika kamu lihat, Encik Anjang dan isterinya orang yang kreatif. Okey, itu isi tersurat. Okey, sekarang cikgu nak kamu kenal pasti apa isi tersirat di sebalik isi tersurat yang telah cikgu gariskan ini. Apa yang kamu faham? Okey, tersurat yang kita nampak yang ada dalam petikan tersirat ni, kamu kena huraikan sendiri. Itu isi tersirat. Isi tersirat ni kamu boleh buat dalam bentuk huraian, contoh, kesan. Okey, kebiasaannya isi tersirat ni
Apa yang kamu faham dengan isi tersurat ni? Baiklah murid-murid, sekarang marilah kita kena pasti apa isi tersirat di sebalik isi tersurat yang telah kita gariskan. Okey, jika kamu lihat di sini, untuk isi tersurat yang pertama, isi tersuratnya ialah lawatan itu untuk beramah mesra dan menyelami kehidupan masyarakat orang asli di sana. Apa yang kamu faham tentang isi tersurat ini? Itulah dikatakan isi tersirat. Isi tersiratnya, kita boleh katakan lawatan tersebut adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan kehidupan masyarakat orang asli. Itu isi tersirat. Isi tersirat ni biasanya kita kena huraikan sendiri. Dia tak ada dalam petikan, kita sendiri yang buat ayat. Tengok perenggan kedua yang telah cikgu gariskan. Sikap Encik Anjang dan keluarganya yang mempamerkan raut wajah yang tenang. Apa yang kamu faham? Sikap Encik Anjang dan keluarganya, dia gembiralah menerima kehadiran tetamu. Disebab itulah dia mempamerkan raut wajah yang tenang. Maksudnya dia suka menerima tetamu. Bentuk perenggan yang ketiga, keluarga Encik Anjang contoh keluarga yang berjaya di kampung itu. Apa yang kamu faham? Kenapa dia menjadi contoh keluarga di sana? Kerana dia telah berjaya mendidik anak-anaknya sehingga mendapat pekerjaan yang bagus. Telah mendidik anaknya sehingga berjaya walaupun beliau tidak mahir menulis dan membaca. Isi tersurat seterusnya mementingkan disiplin dan pendidikan kepada anak-anaknya. Apa yang kamu faham? Apa yang di sebalik tersurat ni? Anak-anak Encik Anjang telah berjaya menjadi seorang yang berpelajaran dan mendapat pekerjaan yang baik. Untuk muka surat 15 ini, isi tersuratnya, keluarga Encik Anjang amat disayangi oleh penduduk kampung. Apa yang kamu faham? Penduduk kampung menyayangi keluarga Encik Anjang kerana anak-anak mereka sanggup berbakti kepada masyarakat kampung walaupun ada kerjaya. Dan yang terakhir, Encik Anjang dan isterinya orang kreatif. Itu tersurat. Apa tersirat di sebalik isi tersurat ni? Kenapa kamu katakan Encik Anjang dan isterinya orang yang kreatif? Encik Anjang dan isterinya telah menghasilkan pelbagai kraftangan yang berkualiti dan kemas. Sebab itulah kita katakan Encik Anjang dan isterinya orang kreatif. Apa maksud tersirat tu? Maksud tersiratnya ialah Encik Anjang dan isterinya telah menghasilkan pelbagai kraftangan yang berkualiti dan kemas. Itu yang dimaksudkan tersirat. Baiklah. Aktiviti yang seterusnya, sini cikgu telah buat jadual isi tersurat, isi tersirat dan respon. Kita lihat isi tersurat yang pertama. Lawatan ini adalah untuk beramah mesra dan menyelami kehidupan masyarakat orang asli di sana. Isi tersurat ni memang ada di dalam petikan. Sekarang lihat di sebelahnya isi tersirat. Lihat di sini. Di sini, mereka dapat mengetahui cara hidup masyarakat orang asli dan menghormati adat serta budaya kaum lain. Itu yang dimaksudkan dengan isi tersurat di sini. Di isi tersirat ni, kita buat ayat sendiri. Faham? Apa responnya? Mereka dapat menambahkan pengetahuan adat dan budaya kaum lain. Ni respon di kedua-dua ni. Kedua-dua isi tersurat dan isi tersirat. Ini respon kamu sepatutnya. Lihat di isi tersurat yang kedua. Yang ni ada dalam petikan. Sikap Pak Anjang mempamerkan raut wajah yang tenang. Cikgu gariskan tadi, betul? Apa isi tersirat di sebalik isi tersurat ini? Pak Anjang sekeluarga gembira dan ikhlas menerima kedatangan tetamu. Orang yang mempamerkan raut wajah yang tenang ni biasanya dia ikhlas. Kalau orang tak ikhlas, muka dia tenang ke? Muka macam tak suka lah kan? Apa respon terhadap isi tersurat dan tersirat ini? Pak Anjang sentiasa menunjukkan sikap yang terbuka kepada kaum lain. Maksudnya dia suka menerima tetamu. Lihat di isi tersirat yang seterusnya di sini. Pak Anjang mementingkan disiplin dan pendidikan anak-anak. Apa isi tersiratnya? Pak Anjang bersikap tegas terhadap disiplin dan pendidikan anak-anaknya. Oleh sebab itu mereka berjaya. Apa respon kamu? Responnya ialah
Pak Anjang sentiasa ingin memajukan diri dan keluarga melalui pelbagai ilmu. Okey, respon ni kamu bagi maklum balas. Respon apa yang kamu faham isi surat dan isi tersirat ini. Baiklah murid-murid, kita telah membaca, kita telah memahami petikan tersebut, kita telah mengenal pasti isi tersirat yang telah yang kamu dapat dalam petikan tersebut. Sekarang cikgu ingin kamu membuat latihan, iaitu kamu nyatakan maklumat tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan dan memberikan respon. Buat dalam bentuk jadual. Boleh murid-murid? Okey, baik. Ini adalah contoh latihan yang perlu kamu buat. Okey, sediakan satu buku karangan, iaitu buku penulisan. Kamu buat seperti ini contoh latihannya. Boleh murid-murid? Nanti cikgu berikan gambar. Okey, ini ialah tugasan murid supaya kamu lebih jelas lagi. Yang pertama, kamu diminta menyatakan isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan untuk memberikan respon dengan betul. Yang kedua, kamu lakukan tugasan di dalam buku latihan penulisan buku panjang yang cikgu telah minta kamu sediakan, buat dengan tulisan yang kemas. Yang ketiga, cikgu galakkanlah kamu hantar gambar tugasan yang telah disiapkan kepada cikgu. Baiklah murid-murid, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.